Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa khabar semua yang menonton kita punya live pada pagi ini. Alhamdulillah kita pada hari ini pada 30 Mei 2020 hari yang baik hari yang baik dan sebagainya. InsyaAllah kita akan teruskan lagi sesi online coaching kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Yang mana ini kita macam biasa juga kita akan ambil masa lebih kurang 30 minit saja untuk selesaikan coaching ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan yang ada niche ataupun yang ada business ke, yang ada kerjaya yang sama ke, boleh menonton live coaching ini dan anda juga boleh bagi komen untuk tanya soalan dan sebagainya, kerana kita akan bacakan dan jawabkan komen-komen yang diberikan lah sekiranya ada. Alright. So pada hari ini kita tak nak buang masa, kita terus bersama dengan tetamu kita, salah seorang ahli dalam saya punya tim Phoenix Circle, Cik Puan Iza Zaimi. Apa khabar Iza Zaimi? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Dah breakfast ke puasa hari ni? Sambung lagi puasa, kita tak habis lagi. Okay, terbaiklah. Okay, Alhamdulillah. So macam mana family semua sihat Alhamdulillah, semua sihat. Alhamdulillah. Masih dengan kerja masing-masing. Masing-masing kerja masing-masing. Nampak gambar raya itu meriah ramai Adik-adik ramai lah. Adik-adik ramai kan. Itulah untung adik-adik ramai ni. So, Cik Puan Iza, cuba kenalkan diri sikit lah supaya orang ramai kenal siapa. Saya bercakap dengan siapa ni Silakan. Okay, hai. Assalamualaikum. Pagi. Saya Iza Zaimi. Cik, sekarang tugas sebagai cikgu. Tapi tak boleh lah, PKP kan. Cikgu di rumah saja. Dan saya juga one team dalam Phoenix Circle, Proton Malaysia, dalam trainer sebagai parenting. Masih lagi belajar dalam share untuk parenting ni. Alright, okay, so tu basicnya lah. Seorang guru dan juga seorang trainer lah. So kalau trainer ni nak memang terlibat dengan bisnes lah kan. Sebab trainer ni dia betul. Kalau kita tidak ada business mindset, memang orang tak akan panggil kenapalah kan. Sebab trainer ni mesti menjual diri. Mesti menjual kepakaran, menjual ilmu tersebut. Okay. So far boleh share sikit tak apakah progress kita dalam business training ni? Apa progress dia? Progress. Alhamdulillah. First memang kita Iza daripada kosong. So kita try, sebab cikgu kita menyampaikan, kita dah ada basic menyampaikan. So why not try untuk trainer pula. InsyaAllah. Okay, so progress saya sekarang ni tengah lagi kutip pula dah. Tengah belajar untuk marketing, market. So sebab saya lost, saya tak ada market plan untuk sebagai trainer. So saya tak ada, kita bukan public figure. So kita tak ada orang kenal. So sebagai dalam untuk buat diri, so kita kena cari yang tu the problem yang saya hadapi sekarang. Tapi progress saya kutip je mana-mana input mari. Maksudnya kita satu lagi masalah saya belum kahwin. So mungkin untuk parenting tu dia sikit. Tapi insyaAllah masih lagi even kita tak kahwin tapi at least kita dah ada ilmu benda tu. Macam tu. Sempat lagi marketing diri tak kahwin Alright. Okay. So gurau je pagi syawal. Okay. Okay, ada progress yang bagus, alhamdulillah. So sekarang macam sekarang lah Iza ada beberapa masalah ataupun cabaran yang disebutkan dalam tadi kan, Iza sebut tadi. So antaranya marketing, antaranya macam status dan sebagainya.
So far apa yang Iza dah buat untuk selesaikan masalah ni? Kita pergi dengan marketing dulu lah. Marketing so far apa Iza dah buat? So far kita terus kongsi yang ilmu yang kita ada pasal marketing. Kita just kongsi sampaikan biar orang akan tengok, oh dia ni ada yang maksudnya ada related. So dia ni nak menyampaikan bahagian ilmu ni. So dia tahu perkhususan kita ni belah mana. So saya baru nampak. So saya posting banyakkan yang ibu, ayah macam tu lah. Okay, banyak guna medium apa tu? Facebook? Facebook and WhatsApp. WhatsApp Facebook tu more kepada kalau untuk orang luar, dia orang PM personal lah. Majority personal WhatsApp. Biasalah masalah-masalah ni aib dia orang. So kita tak boleh kongsi sangat. Public kan? Betul. Alright. So sekarang Iza gunakan medium WhatsApp dan juga Facebook. Instagram tak main? Instagram main tapi saya tak banyak sangat sebab Instagram dia more kepada gambar. So saya lack of gambar. So cuba juga masukkan daripada Facebook. Daripada Facebook tu complicated sikit sebab saya tengah cuba juga. Alright, so apa ni hasil dia, macam mana kesan dia lepas gunakan Facebook, lepas gunakan WhatsApp, macam mana nampak kesan ke, ada ataupun sama je? Dia nampak kesan dia. Ramai juga mak ayah orang mula kenal, orang mula PM orang kenal terus PM. Dia start message dan tanya saya pasal how to communication dengan anak dia, masalah rumah tangga and so on. So alhamdulillah. Alhamdulillah. So dah mula dapat dah mula dapat trust, okay? Dapat trust daripada kita punya prospek, daripada kita punya masyarakat dekat luar sana. Itu merupakan first step yang bagus lah dalam bisnes ni. Bisnes ni kalau tak ada trust, habis memang cakap lah berapi apa pun, orang memang tak akan bagi perhatian sebab tak ada trust, okay? Okay, so bila dah ada orang PM, dah ada orang tanya soalan, bermaksud ada orang minta jawapan. Bermaksud orang tu yakin jawapan kita tu ada kualiti. Jawapan kita tu boleh bantu dia. So itu merupakan basic dalam bisnes, di mana bisnes is about kita menyediakan, kita memberikan sesuatu yang boleh selesaikan masalah orang. Itu basic dia, kan? So kalau orang dah minta penyelesaian daripada Iza, maksud dia orang dah tahu Iza boleh sediakan penyelesaian pada diorang. So tapak yang bagus, itu tapak ataupun base yang bagus untuk bisnes ni. So berkenaan dengan status pula, so macam mana Iza buat tu? Kalau ada orang tanya lah kan, awak ni masih lagi belum berkahwin tapi tajuk parenting, apa plan ataupun apa yang Iza buat untuk overcome benda tu? Okay, firstly Iza can relate pasal family. Even saya tak kahwin tapi saya masih lagi ada adik kecil. So adik-adik ramai, so kita at least apa yang kita belajar kita praktiskan untuk adik-adik. So benda tu kita akan tengok efek dia, kesan dia. So apabila mak ayah tanya benda tu, so benda tu boleh juga datangkan kepercayaan kepada orang. And firstly saya cakap kalau saya belum kahwin, tapi tak salah kalau tak kahwin untuk belajar parenting. Ia sangat penting untuk semua orang. Kalau tak belajar, takkanlah nak kahwin dulu baru belajar. Kan orang kahwin pun cari yang tak kahwin. Betul. Orang dah kahwin pun cari yang tak kahwin. Kalau kita tak belajar ilmu parenting, memang macam tu lah. Betul lah. Ilmu ni kena ada lah kan, at least bagi preparation. Kalau tak master pun orang tu kena belajar paling kurang sikit-sikit lah kan sebelum masuk ke alam rumah tangga ni. Tak adalah masuk alam rumah tangga kosong, zero macam tu je kan. Alright. So okay, so far so good. Untuk next ni, untuk untuk masa depan, sekarang PKP tak ada cerita lagi lah. Untuk masa depan ni apa plan Iza untuk bidang training ni? Apa so far lah, macam apa yang Iza plan untuk buat, sama ada program-program dekat sekolah-sekolah, seminar,
open ataupun nak masuk ke sektor-sektor ke macam mana ke? Apa plan Izzah dalam jangka masa terdekat? I mean, habis PKP je nak buat terus? Apa dia? Dan apa yang jangka masa panjang dia? I mean dalam nak capai dalam 5 tahun, apa nak capai? Apa yang nak buat terus selepas PKP ni, apa yang nak capai dalam 5 tahun? Okay, yang lepas PKP ni teruskan yang sebelum ni dah masuk untuk sekolah tapi tak sempat menyampaikan lagi sebab PKP, so nak teruskan yang tu. Maksudnya cari lagi untuk motivasi sekolah. First kita bermula daripada sekolah tu, saya akan ambil sekolah menengah sebab jiwa menengah ni dia dah rasa cinta, rasa nak berkeluarga kan. So tapi kalau sekolah menengah dengan pelajar-pelajar tajuk macam mana? Takkan parenting kot? Oh, pelajar. Tak. Dia kita akan ikut takkanlah nak parenting. Kita akan ikut dia punya tahap lah. Kebanyakan sekolah-sekolah dia tak nak pasal cinta, tapi kita ubah sikit lah kalau ke arah siapa diri anak kau sebagai anak, apa tujuan kau, macam tu lah. Okay. Okay, and then anak dia dalam keluarga okay. Saya lagi pun tengah siapkan modul yang dah lama tinggal tapi masih lagi siapkan, dan cuba siapkan ibu, tapi ibu tu saya slow-slow sebab kita tak ada basic. Saya tak ada basic untuk penulisan. Saya memang tak ada. So memang struggle sikit lah. Tak apa. Biasanya ibu pertama ni memang hancur sikit. Tapi lepas tu dia akan improve lah. Tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Okay. So nak pergi sekolah lah. Plan terdekatnya nak pergi sekolah-sekolah untuk bagi ramah kepada pelajar-pelajar lah. Secara mass lah. Secara ramai dekat perhimpunan ke macam tu lah kan. Itu plan dia. In 5 years apa plan? In 5 years, alamak, dah kahwin, insyaAllah. InsyaAllah dah kahwin. And then, plannya untuk bantu semua yang boleh. Maksudnya, sini saya tengah... Program apa yang macam lepas PKP ni, program nak ke sekolah-sekolah? So, in 5 years, macam mana modus operandi? Tetap ke sekolah-sekolah ke ataupun dah buat something yang baru? Tak adalah ke sekolah lagi. Kita akan buat buka besar punya tu, maksudnya open. Buat open punya seminar lah motivasi terbuka untuk seminar untuk parenting. Untuk parenting. Lebih lagi untuk lebih lagi untuk macam mak ayah yang mak ayah yang? Mak ayah yang apa, kawasan pedalaman dia relax sikit untuk dia orang ekonomi yang rendah ni, dia macam tak tekan. So in 5 years Izzah nak fokus pasal parenting untuk seminar terbuka dan sebagainya. So macam mana dengan sekolah-sekolah, pelajar-pelajar, masih lagi nak touch diorang ataupun memang nak fokus 100% parenting? Tak juga, kita bagi je untuk pelajar. Untuk pelajar kita tetap kena dalami juga. Walaupun dalami hati ibu ayah, kita kena dalami hati anak. Kalau mak ayah je faham, anak kita tak faham, macam mana kita nak connectkan dia. Alright. Okay. So yang pertama saya nak sentuh sikit pasal marketing tu. Alright. Pasal marketing, apa yang Izzah buat sekarang bagus. Okay, teruskan bagi konten. Itu nama dia soft sell. Okay. Soft sell, bagi konten dekat WhatsApp, dekat Facebook. Sebab sekarang kita tak ada produk lagi kan. Tak ada buku, tak ada CD, tak ada seminar. So sekarang apa kita boleh buat, kita bagi soft sell. Di mana kita bercerita, kita bagi point-point supaya orang belajar, orang dapat input daripada perkongsian kita sebut. At the same time, orang akan mula mengenali kita sebagai seorang trainer yang niche kita adalah pasal family, pasal parenting. Okay. So sekarang mungkin kita tak ada nak jual apa-apa, tapi kita dah mula bina tapak supaya orang akan ingat, orang akan cam kita panggil sebagai personal branding lah kan. Kita buat personal branding, orang cam Izzah Zaimi ni siapa? Izzah Zaimi orang yang bagi input pasal parenting, orang bagi input pasal family dan sebagainya. So itu yang apa Izzah kena buat sekarang. Kalau Izzah dah gunakan WhatsApp dekat Facebook bagus, tapi kalau Izzah nak improve lagi, gunakan lagi banyak lagi medium yang ada. Just gunakan je macam Instagram,
Twitter, TikTok dan sebagainya. Sebabnya YouTube pun sama juga. Sebabnya dalam marketing ni sekarang banyak orang yang guna semua. Banyak orang yang macam guna semua. Senang cerita, semua platform-platform ni ada peminat-peminat dia. Ada orang minat Twitter kan. Minat Twitter, dia tak main Instagram, dia tak main Facebook sebab dia minat Twitter. Ada yang minat Instagram, dia tak ada Facebook. Ada yang minat Facebook, tak ada Instagram. Ada yang minat WhatsApp tapi dia tak masuk dalam grup dan sebagainya. So the only way untuk kita mencapai diorang semua adalah kita kena menyediakan konten-konten ni di semua platform-platform tersebut. Okay, supaya peminat Twitter terjumpa konten kita di Twitter. Peminat Instagram jumpa konten kita di Instagram. So kuantiti kita punya konten tu, quantity content, quantity of appearances kita muncul tu is very important supaya orang ingat dan orang dapat cop kita ni sebagai apa. Namanya Izzah Zaimi sebagai apa. It depends on the quantity. Banyak mana kita bagi dekat dalam media sosial ni, itulah yang orang akan ingat. Sebab kadang-kadang sekarang ni kalau kita nak pergi ke cara tradisional kan, macam TV ke billboard, nak pergi naik jabat, nak bagi proposal, semua boleh. Tapi semua tu makan cost. Makan masa, makan tenaga banyak. Media sosial kita boleh duduk kat rumah aje and then kita boleh kita boleh bagi content. Ada juga sebenarnya beberapa apps yang boleh bantu kita, di mana apps ni bila kita post dekat apps ni, dia akan automatic post dekat semua media sosial kita. So kita sekali buat kerja dia. So nanti Izzah boleh carilah mana-mana yang berkenan. Cuba Google dan cari mana berkenan. Saya recommend yang free sebenarnya, yang free, as long as it is free. So dia mengurangkan risiko kita, right? Make sure lebih banyak platform yang nampak kita, bila lebih banyak platform nampak kita, lebih banyaklah orang yang nampak kita. Okay? Okay. Yang keduanya, Izzah tak tulis apa Izzah, sebab live ni saya save juga dekat dalam dekat dalam Facebook. So sekejap lagi boleh play balik. Saya visual je. Saya seorang visual, saya tak boleh. Kalau saya dengar saya kena tag. So at least apa yang saya dengar terus kena. Yang penting kita ala juga. Alright. Okay. Yang kedua pasal apa ni, pasal status yang tak kahwin lagi. Sebenarnya memang isu ni berlega-lega jugalah kan di kalangan masyarakat. Orang kalau tahu dia ni penceramah parenting tapi tak kahwin lagi, of course dia akan menimbulkan sedikit isu dan sebagainya. Tapi bagi saya hilang pula. Hilang mana tadi. Okey. Bagi saya apa Izzah kena buat adalah Izzah adalah seorang trainer. Izzah bukannya share pengalaman. Okey? Izzah bukannya share pengalaman tapi Izzah share ilmu based on apa yang Izzah belajar daripada buku ke, daripada universiti ke dan sebagainya. We are not sharing experience. Alright? So, kalaulah orang tu dia nak tahu trainer ni seorang dah berkahwin ke, suami dia siapa, anak dia berapa ramai, anak dia berjaya ke tak, kalau suami dia orang hebat, anak-anak dia orang hebat, baru kita nak dengar dia bercakap. So itu bermaksud orang tu nak dengar pengalaman. Boleh faham tak? Dia nak dengar pengalaman si trainer tu. But we are not that kind of person. Kita bukan orang nak share pengalaman. Kita trainer. Trainer bermaksud kita share ilmu. Okay? Walaupun kita tak kahwin lagi ke, walaupun tak ada suami lagi, tak ada anak lagi, tapi kita bukan nak share apa kita buat kat rumah. Kita nak share apa kajian-kajian yang dia buat dekat Arab Saudi ke, dekat Amerika ke, dekat Jepun ke, pasal parenting. Kita nak share hasil-hasil kajian tersebut, nak share apa kajian-kajian, apa metod-metod yang berkesan menurut bancian, menurut yang direkodkan di peringkat dunia dan sebagainya ni,
teknik mana yang berkesan bukan yang pengalaman kita kat rumah, tapi yang dunia dah pun mengesahkan teknik ini yang paling baik. So in term of this, kita kena educate masyarakat supaya jangan nak dengar ceramah parenting daripada seorang trainer yang dah ada suami, yang dah ada anak sahaja. Sebab itu bukan training, itu sharing je. Sharing pengalaman dia. Kan, contohnya awak ni anak-anak semua pandai buat macam mana? Oh, saya bagi makan beras ni, saya bagi makan pagi, saya suap dia orang. So yang tak suap tu tak berjaya ke? Berjaya juga. Yang bagi makan beras lain tak berjaya ke? Berjaya juga. So kenapa dia cerita pasal beras tu? Kenapa dia cerita pasal suap? Sebab dia cerita experience sahaja. Okay? Experience, maybe it works to some people. It doesn't work to some other people. Maybe untuk akak tersebut, dia buat kat rumah dia menjadi berjaya, Alhamdulillah. Tapi tak bermaksud orang lain pun buat benda sama menjadi kat rumah diorang. Itulah kelemahan experience. Kerana dia tak ada proof. Tak ada proof, tak ada hitam putih, tak ada study, tak ada research. So apa yang Izzah kena buat, Izzah kena jangan share experience, you are sharing the knowledge, ilmu tersebut. Sharing data-data dia, sharing apa eksperimen, research, study yang orang buat, apa hasil yang didapati di peringkat di negara mana-mana ke. Semua benda tu actually lebih reliable, lebih valid nak compare dengan experience semata-mata. Okay? So what are you doing right now is jangan cakap ini berdasarkan pengalaman saya. Jangan cakap pasal apa yang saya buat dengan adik-adik saya macam tu. Sebab orang akan kata macam, oh ni tak matching. Dia cerita parenting tapi dia experience dengan adik-adik tak sama. Alright? Tak sama macam tu. So, diorang akan tak ada trust. Sedangkan kita punya yang kita belajar, yang kita study tu banyak. Tapi diorang judge kita, kan? Kita dah study banyak, dah ada modul yang bagus, tapi diorang judge kita hanya sebab oh dia tak kahwin lagi, tak pakai. Rugi lah. Kan? Padahal kita bukan nak cerita experience pun, kita nak cerita study kita. Nak cerita research pun dia. Tapi orang judge simple-simple je. Dia ni bagus tapi tak kahwin lagi, tak pakai lah. Habis. Rugi orang tersebut kerana dia tak nampak the whole point of the module yang kita sampaikan pada diorang tu. Nampak tak? Okay. So jual study, jual research tersebut. Jangan jual experience. So orang jual experience ni tak lama pun. Kalau dekat Malaysia ni pun ramai juga sebenarnya yang sebelum ni kan buat parenting tapi based on experience. Lama-lama dia hilang. Lama-lama hilang. Entah ke mana ya. Okay. Dan yang ketiga ni kita pause kejap. Kita ada satu soalan ya. Daripada Tuan Muhammad Arif Mustafa tu. Izzah dia nampak ke dekat skrin? Nampak. Macam mana nak tingkatkan confident masa bercakap dengan klien? Macam mana nak hilangkan rasa malu dan gemuruh masa berhadapan dengan klien? Oh, okey. Ni kita off topic sikit tapi tak ada masalah. Okay. So, Izzah macam mana? Kita bagi nasihat sikit tak pada Tuan Arif kita ni, macam mana nak confident supaya tak nervous, tak gugup, tak gemuruh bila berhadapan dengan klien? Okay, first time prepare. Confirm kita dah prepare kan. Tapi first kali kita relax. Ambil take time semasa seminit. And then yang penting untuk nak gemuruh ataupun nervous is perasaan. Perasaan kita boleh kawal. Even perasaan cinta pun kita boleh kawal. Nervous tu lagilah. Kawal sikit tadi lah. So kalau Izzah akan senyap-senyap. Okay, take nafas. Take time lah. Dalam masa 1 minit, tak sampai 1 minit pun. Okay. Kita nak menyampaikan kat orang. Bukannya kita nak tunjuk kita ni power. Kita nak sampaikan yang dia perlu tahu benda ni. Macam tu. Ilmu. Kita bukan nak tengok perhatian dia macam tu. Alright. So macam tu lah kan. Kita kena ada mindset yang betul lah kan. Mindset betul. Bukannya kita nak menang cakap dengan dia. Bukannya kita nak tunjuk siapa lagi terror dalam komunikasi. Kita cuma nak menyampaikan maklumat. So sebagai contoh, Tuan Arif ni contoh lah jual apa? Kita ambil jual basikal lah. Jual basikal contohnya. Tuan Arif jual basikal. So kita bukannya nak tunjuk ke orang yang kita ni
pakar basikal dekat Malaysia kan. Kita bukan nak tunjuk yang kita ni tahu segala-gala pasal basikal. Korang tak tahu, korang jahil. Aku yang tahu pasal basikal ni, yang aku raja basikal Malaysia. Bukan macam tu. Kita kena ada mindset, saya nak share pasal basikal ni. Bila kita share pada orang, kita kena ada mindset juga yang orang tu mungkin suka, orang tu mungkin tak suka. Macam tu je. Kadang-kadang ada orang ni dia jadi nervous, jadi takut sangat nak berhadapan dengan orang sebab dia dah set mindset orang ni mesti terima. Kalau orang ni tak terima, maksud dia salah aku tak pandai, aku cakap tak betul. Membuatkan dia rasa lebih tak confident, lebih down, lebih tak percaya diri sebab dia rasa macam dia ni tak pandai. Kenapa rasa macam tu? Sebab dia set, kalau aku bercakap, kalau aku bagi, aku buat closing ni, orang ni mesti terima lah. Kalau tak terima tu masuk alamak, kalau cakap lah macam ni. Kalau kita fikir macam tu memang kita nervous. Memang kita stress sikit lah sebabnya kita salahkan diri kita. So kita fikir, aku sharing, sama juga macam orang sharing pada kita kan. Orang datang kat kita, orang jual kapal selam contohnya. Kita tak ada duit nak beli kapal selam ataupun tak ada keperluan. Duit ada, tak ada keperluan nak buat apa. Kat rumah aku bukan ada laut pun. Kalau ada laut pun nak buat apa, aku bukan suka laut pun. So kita akan cakap apa? Kita akan cakap, saya tak nak. Maafkan saya tak suka, saya tak nak dan sebagainya. So samalah juga kalau kita closing pada orang lain. Kan? Orang tu, kita nak fikir, akan ada orang nak, akan ada orang tak nak. So kalau dia nak, Alhamdulillah. Kalau tak nak, tak ada masalah. Sebab mungkin basikal kita tu tak ada keperluan untuk dia. Mungkin dia dah ada basikal dah. Mungkin dia tak pandai naik basikal. Mungkin dia dah ada motor. So basikal kita tak ada keperluan untuk dia. Bukan sebab kita tak pandai, tetapi tak ada keperluan untuk dia. So apa kita nak buat? Kita kena cari orang lain yang memerlukan basikal. So kita boleh jual basikal kita. So it's all about the mindset lah. Sebab confident dengan malu, gemuruh ni semuanya merupakan perasaan kita macam Izzah sebutkan. Dan perasaan kita dikawal rapat oleh mindset kita. Kalau kita boleh adjust mindset kita, insya-Allah kita boleh adjust perasaan kita. Oh insya-Allah. So macam tu lah Tuan Arif set mindset yang kita nak share produk kita nak share saja. Kalau dia nak beres, tak nak pun beres sebab bergantung pada dia juga. Dia perlu ke tak perlu ke, semua bergantung pada dia juga. So kalau dia perlukan, okey saya boleh sediakan untuk tuan produk ini. Kalau tuan tak perlukan, tak ada masalah, saya akan cari orang lain. Tak ada masalah. So juga bila aku share produk aku pada orang lain, akan ada orang nak, akan ada orang tak nak. Orang yang nak ni adalah orang yang memerlukan benda tu, orang tak nak mungkin dia tak perlukan benda tu. So jangan paksa-paksa, jangan stres-stres, jangan nervous ke apa. Share saja. Lama-lama bila kita share, lama-lama automatically kita punya communication skill pun berhadapan dengan klien pun akan makin baik dan makin baik. Tapi syaratnya kena mula sharing. Jangan pula sekarang tak share, nervous tak share. Sampai bila-bila pun kita akan nervous dan gugup kerana kita langsung tak pernah mencuba. So, cuba je kali pertama, mungkin gugup dia tu lebih sikit. Kali kedua cuba lagi, confirm akan berkurang sikit. Kali ketiga cuba lagi. 4 cuba lagi. 5 cuba lagi. Cubalah berpuluh-puluh kali pun, lama-lama insya-Allah nervous tersebut, gugup tersebut akan sangat-sangat berkurang and confident level kita akan meningkat naik insya-Allah. Baik Tuan Arif, terima kasih banyak-banyak atas soalan yang cukup bagus. Okey. Kita kembali pada kita punya coaching. Dan yang ketiga, Izzah, saya nak tanya saya sebut pasal parenting tu. Saya fikir kalaulah Izzah nak buat program besar-besaran untuk parent kan, untuk orang maybe orang yang susah nak akses ke program-program parenting dekat bandar, mungkin dia dekat kampung ke dekat desa-desa dan sebagainya. And at the same time Izzah nak pergi sekolah-sekolah untuk bagi ceramah kepada pelajar. Izzah nak ceramah apa kat pelajar tu? Nak ceramah pasal kecemerlangan SPM so benda ke, nak ceramah pasal akhlak sebagai anak dan sebagainya? Kalau Izzah more kepada adab. So kalau even kita berjaya tanpa adab, ilmu takkan ke mana. Macam tu lah.
So Izzah nanti nak fokus nak nak serang bahagian adab nak serang bahagian akhlak, adab dan sebagainya, etika semua tu lah. Alright. So saya kenapa kalau macam tu saya tak rasa macam Izzah kena ada niche parenting. Saya rasa niche parenting tu mungkin kurang tepat untuk Izzah. Okay. I think Izzah kena ada satu niche tentang family. Dia lebih menyeluruh kan. Kalau parenting ni untuk mak ayah dia kan. So Izzah kena ada niche family. For example lah, kita pernah dengar mungkin seminar keluarga sunnah ataupun seminar family sunnah kan, ataupun seminar family nabawi, benda macam tu. So kita boleh touch everybody, mak ayahnya, anak-anaknya, datuk, cucu pun semua boleh. Sebabnya kita bercakap tentang bagaimana nak buat seluruh family tu berjaya dunia akhirat. So kita touch everybody in the family. Bukan mak ayah saja, untuk mak ayah. Macam mana mak ayah ni kena buat untuk didik anak dia jadi parent yang bagus. Dan bila berhadapan dengan pelajar, kita ada modul untuk pelajar juga untuk anak-anak kan. Macam ni diorang kena buat, macam ni diorang kena layan mak ayah diorang, macam ni diorang kena belajar dan sebagainya untuk jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang pandai. Dan sama juga dengan datuk ke cucu ke, kita ada model-model kita, tapi semuanya dalam ruang lingkup yang sama, kekeluargaan. Right. So cubalah fikir-fikirkan satu nama yang best, nama yang catchy, yang orang senang ingat. Jadikan tu sebagai nama niche Izzah. Okay. Izzah nanti akan bergelumang dalam Pro-Talk akan bergelumang dalam Pro-Talk sama-sama saya. So kita akan buat satu section untuk bahagian kekeluargaan sahaja. Sebagai contoh Pro-Talk family. Macam tu, Pro-Talk family. Kalau Pro-Talk parenting, aku takut ketika anak-anak, cikgu-cikgu tak nak jemput dah, dia kata ni untuk mak ayah kan, anak-anak tak dengar ni. Ya, betul. Kita cakap Pro-Talk family ke, ataupun family nabawi, family super, atau macam-macam lah, kita belasah lah nanti kan. Kita akan buat meeting dan cari nama yang bagus. Nama yang bagus dia penting sebab orang dia menentukan orang senang hafal ke, senang ingat ke tak. Sebabnya bila orang hafal, senang ingat, senang cam, dia amat bantu branding kita sendiri, branding Izzah Zaimi dan juga branding modul yang kita bawa tersebut. Boleh Zai? Okay. So, InsyaAllah. So Izzah boleh ambil masa fikir-fikir. Buku kat belakang tu pun banyak nampaknya. Ya, tapi pening jugalah nak menghadap benda apa parenting ni, nak kenal diri. So macam mencabar. Yelah, nak kenal diri macam mana tu? Nak kenal maksudnya, sifat manusia. Nak sifat manusia lah macam tu. Kena banyak sumber Izzah. Sebagai contoh kan. Ya, betul. Kita baca buku parenting daripada A. Alright. Baca juga daripada B, C, D dan E. Dapatkan 3 atau 4 sumber, insyaAllah kita akan dapat jalan tengah yang sangat-sangat cantik. Okay. Sometimes bila ada buku bestseller lah, contoh bestseller, penulis dia A, kita kena ingat bila kita baca penulis A, kita sebenarnya bukan baca fakta. Kita bukannya baca fakta yang solid. Kita cuma baca maybe 90% pendapat dia. Okay. Pendapat A tersebut. That's why orang cakap orang yang suka membaca ni dia lagi pandai daripada orang menulis tu. Okay. Sebab orang yang menulis tu dia berpegang dengan dia punya falsafah dia. Dia pegang dengan dia punya pendapat dia, idea dia, falsafah dia, dia tulis buku. So tu je lah. Satu benda tu je lah yang dia pegang betul-betul. Tapi pembaca daripada buku A, buku B, buku C, buku D, kita memahami, kita menyelongkari 4 falsafah, 4 idea, 4 penulis, 4 cerita, 4 pandangan. So kita dapat jalan tengah, kita dapat merge dia jadi satu idea ataupun satu pegangan kita yang lebih solid, disebabkan kita memahami keempat-empat otak orang hebat-hebat. Orang hebat contohlah Imam Izzah baca yang Mahatma Gandhi, hebat.
baca yang Mother Teresa, hebat. Baca yang Sultan Muhammad Al-Fatih, hebat. Kan? So bila kita combine semua benda tu, kita akan jumpa jalan tengah yang macam boleh polish here and there, membuatkan kita punya pemahaman lagi cantik daripada yang asalnya. Right? Sebab kadang-kadang ada banyak buku-buku ilmu daripada penulis-penulis lama yang bagus di zaman tersebut. Tapi bila kita bawa ke zaman sekarang, ada beberapa perkara yang kita kena adapt dengan keadaan zaman sekarang. Okay? So kalau kita tak adapt, modul kita tu akan jadi tak valid lah. So orang kata, dengar ada cakap kan, kata mana ada benda ni sekarang ni, zaman bila ni kan. Macam tu. Contohlah kita duk buat modul tu cakap kita kena hantar surat pada ayah kita. Hantar surat? Ni zaman bila hantar surat ni? Kan ataupun kita sebut tak susah pun nak ni, kita hanya perlu SMS je. SMS ni zaman bila SMS ni? Nampak tak? Kita kena adapt dengan keadaan semasa supaya orang dapat rasa connected dengan perkongsian kita tersebut. Okay? So kita ada soalan lagi? Ada soalan dah. Tu je soalan yang ada. So sebelum kita I think that is all for today. Sebelum kita tamatkan kita punya live coaching ni, Iza ada apa-apa soalan ke? Nak saya nak masalah ke yang saya boleh bantu? Untuk setakat ni Alhamdulillah jelas semuanya. Sebab sebelum sama ni macam BKP kan kita jadi stop sikit. So jadi banyakkan baca dan dengar. So tak ada kita nak praktis tu kurang. So macam apabila dapat input sikit dia, saya macam okay, semangat lagi. Semangat lagi. Okay lah. Sebelum PKP dulu kita hampir tiap minggu kita buat kelas untuk Protalk kan. I mean Phoenix Circle tu hampir tiap minggu kelas. So PKP ni kita mentaati perintah kerajaan. Duduk diam-diam kat rumah. Tapi kita tetap kena ada input macam ni lah. So saya cadangkan Iza boleh buat live macam ni, boleh juga Iza. Buat live dekat Instagram. Apa dia? InsyaAllah. Ada perancangan nak mula balik. Sebab stop untuk Ramadan. So Syawal ni nak mula balik insyaAllah. Sebelum Ramadan ada buat kan? Ada. Sebab Ramadan tu saya nak stop. Fokus benda lain dulu. Saya pun Ramadan tu saya slow sikit. Saya tak nak sibuk dengan kita punya online semualah kan. Cun, Izzah mulakan balik cari teknologi baru-baru yang maybe boleh buat bagus ke, buat solo ke ataupun duet macam sekarang ke, ataupun ada presentation ke, macam-macam lagi Izzah boleh buat supaya kita boleh sharing dengan pelbagai cara, pelbagai method. Sama ada yang penulisan lah, yang gambar lah, yang video lah, yang live pun bagus juga. Sebab live ni ada orang boleh tanya soalan secara direct, orang boleh berinteraksi secara direct macam tu pun bagus juga untuk orang lebih cepat kenal kita, branding Izzah, branding module, branding company. Orang lebih cepat kenal bila kita ada engagement dengan kita punya prospek kita. Kalau macam kita tak gambar, kita tak penulisan, tertinggal dalam Facebook. Okey lah, orang boleh baca lah, tapi tak ada engagement. Engagement adalah bentuk komen dan sebagainya. Adalah perasaan macam connected tu ada juga, cuma taklah se-best engagement semasa live macam ni, kerana orang akan rasa macam connected dengan kita sebab lebih live, lebih real lah. Gitu. Alright, insyaAllah. By the way, Izzah pandai green screen pandai tak? Belajar dan tapi tak apply. Kalau kat rumah ni tak apply. Kali time kerja dulu apply lah. Jadi you dulu apply. Kalau ada green screen datang, insyaAllah boleh buat green screen. InsyaAllah boleh buat. InsyaAllah. InsyaAllah. Chroma key kan? Tak ada lagi benda tu. Apa ni green screen chroma key kan? Apa ni?
Sebab dulu kalau time praktikal kita guna untuk multi kamera, banyak kamera tu tak ingat dah. Setup untuk saya bahagian switching. So kita kamera-kamera tu untuk guna green screen lah. Apa ni kerja pasal media-media macam tu ke apa ni? Saya dulu wartawan. Cih. Oh tawan. Oh okey. Lama belajar. Alright. So tu pun satu teknologi yang bagus tu, green screen. So kita punya video cantik dan sebagainya Ni real ni bukan green screen Ni real punya rak buku belakang. So kita punya video lebih cantik. Sebab video cantik ni orang akan lebih rasa seronok sikit nak tengok kan. Dia tengok pun tak semak mata, rasa macam sedap dia tengok. So boleh gunakan green screen tersebut. Okay, I think that is all for today. Betulan apa? Okay. Tak je sebab kebanyakan kalau web free macam ni, green screen tu berbayar kan? I'm not sure sebab saya tak plan untuk buat green screen dekat kita punya live macam ni. Sekejap saya tengok settingnya, green screennya. Yes. No, tak bayar, boleh buat je. Boleh buat je. Okay. Boleh je. As long as ada green screen atau blue screen dah okey dah. Okay. Sebelum kita menamatkan ada satu soalan lagi Zah. Kita tengok soalan dulu Okay. Macam mana nak buat live bagi perniagaan produk minuman? Produk minuman macam mana? Contohnya ni apa? Minuman dalam tin ke? Ke air balang tepi jalan ke? Macam mana tu? Untuk Luqman Al-Kelantan ni, Izzah rasa macam mana tu? Kalau produk minuman macam ni kita nak buat live tu? Buat live produk minuman jangan buat bulan puasa lah. Jangan lain puasa tu buat minuman. Terus minum air tadi lah. Just joking. Maksudnya kalau untuk produk tu macam biasa lah rasa. Kalau bagi Izzah lah macam biasa lah untuk produk macam makanan. Buat live tu at least kita masukkan video kita minuman tu macam tu. Tapi tak tahulah minuman macam mana tu. Tak tahu macam mana produk dia tu. Minuman macam mana ni? Luqman Al-Kelantan ni. Minuman macam mana yang dimasukkan? Komen sikit. Tapi sementara kita tunggu komen, saya nak bagi idea sikit lah untuk Luqman Al-Kelantan ni macam mana nak buat live produk minuman. Kita ada beberapa jenis konten yang kita boleh masukkan. Yang pertama konten hard sell dengan soft sell lah kan. Hard sell ni macam kita pegang minuman kita tu. Dapat ke minuman ABC dengan harga RM2 sekarang di Shopee. Yeay. Itu hard sell lah. Kalau soft sell ni kita boleh buat live contohnya macam live unboxing kan. Macam ni minuman ABC ada orang apa ni bagi kat saya. Macam mana rasa dia kita pun kacau so minum-minum. Wah, boleh tahan, sedap tak menjual tapi kita macam bagi testimoni rasa dia kan. Wah, best ni dan sebagainya. Itu pun boleh juga. Luqman Al-Kelantan ni dia dah komen dah. Minuman kopi dalam paket. Minuman kopi dalam paket. Okey. Saya ada beberapa idea untuk Luqman macam mana nak live produk minuman. Ni ada ni best ni. Pertama sekali Luqman boleh buat live tu dekat rumah ataupun dekat office ya. Macam saya sebut tadi, ada yang hard sell. Belilah minuman ni bagus untuk anda semua. Beli dalam masa minggu ini anda dapat diskaun 50%, free shipping, bam terbagi. Kalau anda lambat tak dapat, kalau beli lain kali RM50, beli sekarang RM25 sahaja. Hard sell. Okay. Yang kedua, soft sell. Contohnya kita minum kan. Assalamualaikum semua. Cakap saya setiap pagi saya minum minuman macam ni supaya lebih tenaga lah minum. Sedap betul, bestnya. Ya best sangat ni sebab dia ada berry dalam ni, tu yang best sangat. Benda macam tu. Cakap kita bagi berborak-borak, jangan menjual tapi bagi maklumat. Bagi maklumat pasal kopi kita. Bagi maklumat. Esoknya cerita lagi. Kopi ni walaupun dia pekat tapi tak gastrik sebabnya dia ada bla bla bla, minum sedap. Kita bagi maklumat hari-hari. Ulang maklumat tersebut. Dan yang ketiga,
Tuan Luqman juga boleh dapatkan testimoni. Ada beberapa jenis testimoni. Pertama, testimoni daripada pembeli yang sebelum-sebelum ni. Tuan contohnya tuan buat live dalam telefon satu. Okay guys, hari ni saya dapat testimoni daripada seorang pelanggan kita bernama Encik Ikram. Encik Ikram kata apa ya tentang kopi kita? Okay, Assalamualaikum Tuan Luqman. Alhamdulillah, sedapnya kopi Tuan Ikram bagi, Tuan Luqman bagi pada saya. Saya hari-hari minum, tak sakit perut pun, segar sampai ke malam, tak mengantuk. Wah, terima kasih banyak-banyak Tuan Ikram kena bagi testimoni. Alhamdulillah, Tuan Ikram dapat manfaat daripada kopi yang saya jual, bla bla bla. Testimoni macam tu. Testimoni macam tu agak powerful kerana dia lebih live, lebih real kerana dia merupakan testimoni daripada orang betul. Dan saya nak bagi suggestion pada Tuan Luqman ni suggestion eksklusif ni. Tuan Luqman pegang phone, berjalan dekat tengah-tengah bandar, ni lagi best. Buat live tengah-tengah bandar, pergi 2-3 orang, bawa kopi tu dalam satu teko ataupun flask yang panas tu, bawa cawan plastik tu, jumpa orang, terus Assalamualaikum pakcik, boleh tak saya nak minta pakcik rasa kopi saya ni, percuma saya bagi, pakcik rasa, lepas tu pakcik bagi tahu sedap tak sedap kopi ni. So live, rakam benda tu. Kawan kita pun tuang kopi bagi pakcik tu, rakam muka pakcik tu. Macam mana pakcik? Sedap? Dia pun pakcik, sedap lah. Rakam pakcik. Lepas tu pakcik rasa macam mana? Best tak? Cerita, biar pakcik bercerita. Itu lagi menarik. Tapi risiko dia takut-takut orang tu cakap tak sedap lah. Kan? Kadang-kadang ada orang ni dia tak suka kopi. Kan? Kita tak tahu dia tak suka kopi. Kita jumpa dia, rasa kopi. Dia minum, pahit. Sebab dia tu tak suka kopi. So itulah risiko dia. Tapi in term of view, orang suka menonton benda-benda live macam tu. Benda-benda real, tak edit, betul-betul berlaku depan mata. Itu yang paling best. So bila ada akak-akak tolong rasa, akak rasa macam sedap lah. Itu yang penting. Reaksi dan juga testimoni segera dan jujur daripada orang awam tu memang betul-betul powerful. So tu yang saya recommend live kepada Tuan Luqman. Dan Tuan Luqman juga sebenarnya boleh kalau nak buat macam kontes, contohnya buat kontes siapa yang berjaya dapat percuma satu paket kopi dan sebagainya kan, satu paket ke satu bekas tu bagi percuma, so buat live dan sebagainya. Dan satu lagi Tuan Luqman, saya juga nak recommend Tuan Luqman, kalau Tuan Luqman minat, tapi kalau tak minat pun tolonglah minat. Tuan Luqman pergi ke IG Instafamous. Pergi ke IG Instafamous and minta dia orang promotekan kopi tersebut. Kan nak minta dia orang buat post ke, nak minta dia orang buat video ke mungkin agak mahal. Minta dia orang buat review dekat dia punya story. Tu biasa murah sikit. Contohlah siapa-siapa famous dekat mana-mana kat negeri kita lah. Kalau kita nak menjual dekat Kelantan, siapa famous kat Kelantan, supaya orang Kelantan tahu benda ni, biar dia sebut dalam story dia, "Hi guys, saya dapat kopi daripada daripada Luqman Sendirian Berhad. Kopi ni I dah rasa sedap betul-betul. Kalau nak korang boleh pergi ke IG Luqman Ala Kelantani." Contohnya macam tu. Biasanya kalau dia buat story macam tu sangat-sangat murah, nak compare dengan yang video biasa, affordable lah. So bila dia dah buat story macam tu, insya-Allah reach orang yang akan cari kita tu lagi ramai. Dan actually kita boleh menonton story tersebut and kita boleh save story tersebut, kita boleh post lain kali lagi dalam kita punya IG ke, dalam kita Facebook ke, story tersebut yang Instafamous tu pegang produk kita, insya-Allah. So tu je lah saya punya recommendation untuk Tuan Luqman Ala Kelantan ni. Macam ni Izzah, best tak best? Jawapan tu. Best. Power best terbaik. Jelas sangat. Power. Apa tanya kita bagi jawapan eksklusif. Kalau nak tunggu hari kata kena pergi seminar, dapat jawab kan. Tak pergi seminar pun dalam live macam ni pun boleh tanya, siap kita jawab live lagi dekat dalam Facebook macam ni. Yang bertanya dapat manfaat, yang orang lain menonton pun dapat manfaat. Alhamdulillah.
Okey, Betul. tuan Lukman okey jawapan tu. Kalau okey, komen sikit cakap okey atau baik bapa best. Alright. So I think that is all for today lah Izzah. Terima kasih banyak. Kerana Okay. sudi luangkan masa untuk live bersama-sama Sama-sama. saya. Apa ni, selamat Hari Raya Izzah, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Teruskan raya sebulan ada ni. At the same time jaga diri, jaga perintah kawalan pergerakan ya, jaga social distance dan sebagainya, insya-Allah. Semoga kita semua sihat-sihat sahaja, insya-Allah. Baik. Amin. Tuan Lukman komen dia kata terbaik tuan. Okey, terima kasih Tuan Lukman. Okey Izzah, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Pagi.